Mengapa Al-Quran diturunkan dengan cara tertentu tapi kemudiannya disusun dengan cara yang berbeza? Maksud atau sebabnya yang sebenar kita tak mungkin akan tahu secara khusus mengapa setiap ayat ditempatkan di mana ia berada. Tetapi sebabnya mengapa Al-Quran diturunkan dan dengan cara ia diturunkan, kerana ia diturunkan tepat pada masanya dan keperluannya dan tempatnya. Ia diturunkan amat sesuai dengan keperluan. Seperti jika anda melihat wahyu awal, ia untuk orang-orang di zaman Mekah. Tiada peraturan dan undang-undang. Ia semua mengenai akhirah. Ia semua mengenai jannah. Ia semua mengenai urusan untuk melembutkan hati manusia untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dengan ayat-ayat Madinah pula, wahyu lebih banyak berkisahkan para nabi yang terdahulu untuk berhubung dengan masyarakat Yahudi di Madinah pada masa itu dan juga untuk memberi sokongan kepada umat Islam dan memberi peraturan juga undang-undang. Ada hikmahnya di sebalik mengapa ia disusun seperti yang termaktub dan ada beberapa buku ditulis mengenai penyusunannya dan bagaimana ia disusun dan perkara-perkara bersifat itu. Tetapi sebab yang sebenar-benarnya, wallahu a'lam, Allah saja yang tahu. Perbezaan dengan sebilangan umat Islam pada peringkat awal adalah mereka seperti belum lagi solat 5 kali sehari dan mereka masih minum arak dan benda-benda yang bersifat itu sebagainya. Tetapi itu untuk mereka. Tapi semuanya sudah termaktub sepenuhnya sekarang. Kita ikut dengan sebaik mungkin secara keseluruhannya dan sepenuhnya. Tetapi izinkan saya memberikan anda sepatah dua kata. Rom tidak siap dibina pada satu malam, bukan? Bahasa Inggerisnya pula, Rome wasn't built in a day, right? Jadi jangan cuba fikir seseorang akan cuba keluar dari hidup jahiliahnya untuk masuk ke Islam dan terus jadi Muslim yang baik dalam satu malam. Jangan cuba mengenakan sekatan itu ke atas seseorang yang berminat dengan Islam. Kerana mereka mahu menjadi seorang Muslim dan perkara pertama anda lakukan ialah baling mereka dengan buku-buku peraturan. Kamu tak boleh buat ini, kamu tak boleh buat tu, jangan buat ni, jangan buat tu. Kejap, tunggu sekejap. Siapa yang bagi tahu anda boleh melakukan seperti itu? Saya pernah dengar sendiri dari kedua telinga saya. Ada orang, bolehkah saya jadi seorang Muslim tapi saya belum boleh berhenti minum? Bolehkah saya jadi seorang Muslim? Tak boleh. La haula wala quwata illa billah. Saya rasa saya akan masuk Islam jika itu halal. Adakah awak serius? Ya, jadilah seorang Muslim. Ya, tapi bolehkah anda menjadi seorang Muslim dan masih makan ham sandwich anda? Ya, boleh, tapi memakannya tidak dibenarkan. Tetapi tidak bermaksud anda masih tidak dapat melakukannya. Jangan menjauhkan seseorang dari Islam kerana ketaatan seseorang kepada Allah datangnya dan wujudnya dengan iman. Iman. Anda melakukannya dengan rela hati sekiranya anda meletakkan pistol ke kepala seseorang dan berkata, berhenti minum. Ini tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Ini mungkin akan menghentikan mereka daripada minum time itu, tetapi kemudian tidak akan mendapat ganjaran untuknya. Acu pistol ke kepala saya dan suruh saya pergi solat sekarang. Adakah saya akan mendapat pahala darinya? Sudah semestinya tidak. Saya melakukannya kerana anda mungkin tembak saya kalau saya tak solat. Fahami bahawa umat Islam mengambil masa, sama seperti Islam dahulu mengambil masa 23 tahun untuk diselesaikan sepenuhnya. Sebilangan orang Islam mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk benar-benar memahami apa yang betul dan apa yang salah. Bersabarlah dengan umat Islam baru, sila bersabar. Jangan pula perkara pertama yang kita buat ialah memberi sekatan berat itu dan ini, apabila selepas sahaja mereka baru masuk Islam.